Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Ajwadi serta rakan seperjuangan saya Syafinas serta bakal penonton yang melihat video kita pada hari ini. Jadi Ustaz Ajwadi merupakan tetamu yang bakal menjawab soalan-soalan yang akan dikemukakan sebentar lagi. Jadi sebenarnya hadirnya kami pada hari ini ataupun tujuan kami membuat video ini adalah untuk membincangkan tentang penghayatan akidah, ibadah dan juga akhlak berpandukan akhlak mulia sunnah baginda iaitu Rasulullah SAW sebagai khalifah dalam kehidupan seharian bagi melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti. Jadi sebelum itu terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Nur Syaslana binti Abdullah. Dan saya Syafinas binti Mazlan. Kami berdua merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang, merupakan aliran Bahasa Melayu dari kelas PM2. Jadi terlebih dahulu kami akan ceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang tetamu kita pada hari ini iaitu Ustaz Ajwadi. Nama penuh beliau ialah Muhammad Ajwadi bin Ahmad. Beliau berumur 36 tahun dan berasal dari Perlis. Beliau juga memegang ijazah sarjana muda pendidikan Islam dari UKM. Beliau juga merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Serendah Selangor dan beliau mempunyai pengalaman selama 11 tahun dalam bidang mengajar. Baik, jadi kita boleh mulalah masuk ke sesi soal jawab kita. Jadi Ustaz, kita tahu kita sebenarnya perlu mengikuti sunnah Nabi supaya kehidupan kita lebih berkualiti. Jadi Ustaz, bolehkah Ustaz menceritakan sedikit sebanyak tentang Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah pada zaman dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari ataupun adik lah kan, Nur Syasliana kan, dan juga sahabat ada nama apa tadi? Lupa. Syafinas. Daripada IPG Penang kan. Baik, alhamdulillah pada malam ni yalah mungkin Ustaz rasa ni assignment ke ataupun betul Ustaz. Dah agak dah assignment kan, kena temu bual lah, biasalah tu. Tapi alhamdulillah Ustaz pun ambil masa jugalah untuk malam ni. Kalau ikutkan penuh program daripada siang tadi sampai petang, Ustaz di Bani ada program, ada aktiviti. Lepas tu petang dekat maghrib baru sampai tu yang tanya tu takut tak dan takut line tak clear kan. Dia dah kata hari Rabu nak kena submit kami. Kita buat kita buat juga lah, insyaAllah. Tak apa. Kita cuba kan. Baik. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni dipertemukan kita di alam maya lah, di alam kita kata media sosial ni, dalam membincangkan berkenaan Ustaz rasa berkenaan dengan semualah macam mana yang Yana sebut tadi ni, akhlak, akidah, dan semua itu dikaitkan dengan baginda Nabi SAW. Okey, bertepatan juga kita nak sebut tentang Nabi ni, bertepatan dengan minggu ini, hari Khamis ni, apa dia? Sambutan Maulid Rasul. Mungkin sebab tu jugalah kot. Ustaz tak tahulah. Mungkin ataupun memang target waktu tarikh yang sama ni lah. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik kepada soalan tadi kita terus pada soalan lah. Dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah, betul kan? Baik. Baik, seperti mana yang kita tahu, semua seluruh dunia tahu berkenaan dengan siapa dia Nabi Muhammad SAW, iaitu Rasulullah SAW, iaitu khalifah yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kita kata pemimpin. Khalifah ini ataupun digelar sebagai pemimpin, yang mana pemimpin ini mestilah dilantik dalam setiap kalangan. Kita kata kalau ada keluarga pun ada khalifah dia, ada pemimpin dia.
pejabat pun ada khalifah dia, ada pemimpin dia, apatah lagi sesebuah negara. Maka pada zaman dahulu, pada zaman ketika Nabi SAW, maka Nabi dilantik oleh Allah sebagai pemimpin umat Islam ketika itu, pemimpin manusia ketika itu, pemimpin kafir Quraisy ketika itu, yang mana untuk membawa Islam, untuk mengenalkan agama Allah, untuk mentauhidkan kepada akidah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW adalah sebagai pemimpin, yang mana pemimpin ini sangat penting untuk membentuk sesebuah negara ataupun sesebuah masyarakat. Baik, untuk makluman sidang penonton ataupun adik-adik sekalian, dalam bab memilih pemimpin itu ataupun khalifah tadi, tanya tentang khalifah, bagaimana Nabi SAW khalifah awal. Jadi hari ini kalau kita nak tengok bagaimana khalifah itu atas kita kata kepada Nabi SAW, maka apa yang ada pada Nabi itulah khalifah yang perlunya ada sampai akhir zaman. Maka bila mana dibincang berkenaan dengan khalifah, Ustaz tak tahulah soalannya secara umum. Cuma Ustaz boleh ambil bagaimana kita nak memilih ataupun kita kata ciri-ciri khalifah seperti mana baginda Nabi SAW. Tak banyak, tak sikit. Antara beberapa yang Ustaz nak kongsi malam ni, yang saya nak kongsi, antaranya yang pertama, nak jadi khalifah seperti mana Nabi SAW, poin yang pertama apa dia? Mesti adil. Terus kepada poin lah, senang kita bagi poin-poin supaya orang mudah faham. Adil. Adil ini sifat Nabi SAW. Nabi sebelum jadi Rasul lagi, Nabi dah adil dah. Ini memang sifat Nabi SAW. Maka kita hari ni kalau kita nak jadi pemimpin, tolonglah sesiapa sahaja nak jadi pemimpin kampus, nak jadi pemimpin apatah lagi pemimpin negara, bahkan nak jadi pemimpin keluarga sendiri pun. Sebagai contoh, dalam keluarga, pemimpinnya siapa? Khalifahnya siapa? Suami. Maka suami kena adil, bukan adil kepada isteri-isteri. Kalau ada isteri-isteri lagilah kena adil. Marah senyum je, Safinah senyum. Kalau sebut isteri-isteri dia marah sikit. Nak katanya, bukan, kita tak payah tengok isteri-isteri. Sebagai contoh, sebagai seorang bapa, dia kena adil kepada semua anak-anak dia. Macam tu. Kalau ada anak 5 orang, tak boleh pilih kasih. Kan, kalau seorang ayah pilih kasih sayang kepada Kak Ngah hanya seorang je, tak boleh lah. Adik dia jealous, abang dia jealous, tak boleh. Adil dalam rumah tangga, apatah lagi dalam sesebuah negara. Maka seperti mana Nabi SAW, yang mana kita tengok Nabi ini manusia, hamba Allah, kekasih Allah yang sangat adil dalam memimpin masyarakat di ketika itu, dalam memimpin negara di ketika itu, sama ada berada di Mekah, apatah lagi berada di Madinah Al-Munawwarah setelah mana Nabi berhijrah. Kan, Nabi berhijrah, Nabi wujudkan sebuah tamadun, sebuah negara iaitu Madinah yang hebat, dan Nabi jadi pemimpin. Nabi tak pernah menzalimi seorang pun masyarakat dia. Nabi tak pernah menzalimi seorang pun sahabat dia. Nabi menjadi hamba Allah, pemimpin yang adil. Baik, ada satu cerita saya nak kongsi pada adik-adik. Satu cerita berkenaan keadilan Nabi. Banyak, kalau adik-adik tengok dalam sirah, baca dalam hadis Nabi, banyak cerita tentang keadilan Nabi. Nabi seorang yang adil. Baik, ada satu je yang Ustaz nak kongsi malam ni, berkenaan dengan ada suatu ketika, ada suatu masa, seorang wanita, ini cerita tentang seorang wanita Bani Makhzum. Seorang wanita Bani Makhzum ni, dia buat salah apa? Dia buat kesalahan mencuri. Maka bila mana mencuri, Ustaz nak tanya, adik tahu tak, Yana tahu tak apa hukuman dia kalau hudud ketika itu? Hukuman had. Kena potong tangan. Maka wanita Bani Makhzum tadi ni, dia mencuri, maka dia takut kena potong tangan. Maka berlaku campur tangan keluarga dia. Keluarga dia campur tangan. Jadi dia orang jumpa siapa? Dia orang jumpa sahabat Nabi nama Usamah bin Zaid bin Harithah. Apa tujuan jumpa sahabat Nabi bernama Usamah ni? Usamah bin Zaid bin Harithah. Untuk apa agak-agak? Untuk dia minta kurang ataupun minta lari daripada hukuman potong tangan. Macam kita lah, hari ni contoh. Kita kena tangkap. Lepas tu kita kata polis ke ataupun peguam ke adik-beradik kita ataupun orang yang kita kenal, kita pun perlu pujuk ni. Pujuk ala tolong ringankan hukuman, macam tu seolah-olahnya. Maka sahabat Nabi ni pergi jumpa Nabi. Kononnya begitulah, nak tanya tentang hal ini dan nak minta kurang. Maka Nabi marah. Dalam hal ini Nabi marah. Nabi kata, adakah kita berani mengurangkan had yang mana Allah dah tetapkan? Kalau Allah kata potong tangan,
Kalau Allah kata kejam, kejam. Kalau Allah kata sebat, sebat. Begitu. Tapi kita pula nak minta diskaun. Kita pula nak melawan hukum Allah. Kita pula nak lawan hukum seperti mana yang telah ditetapkan dalam agama. Maka Nabi marah. Nabi kata apa? Andai kata kalau anak aku Fatimah binti Muhammad pun mencuri, maka aku akan potong tangan dia. Ini nak katanya apa? Adilnya Nabi. Nabi tak tengok pada keturunan. Nabi tak tengok pada, kita kata, kroni. Kita hari ni masyarakat kita kroni. Kalau geng-geng kita ni, geng-geng ni kawan ni, rumi aku ni, aku bagi contohnya. Tapi Nabi tak tengok tu. Nabi tak tengok siapa dia. Nabi tak tengok pangkat apa. Nabi tak tengok apa perempuan tu cantik ke tidak. Tak. Semua sama. Maka ini sebagai contoh. Salah satu contoh yang mana yang saya nak ceritanya keadilan Nabi. Ada lagi satu cerita berkenaan dengan adilnya Nabi. Dia pun Ustaz pernah terbaca kisah ni ataupun ingat, kalau ingat dulu dalam tak istilah Ustaz, dalam buku Darjah 4 ada tentang ketika mana yang Nabi nak meletakkan batu Hajarul Aswad. Ingat tak? Ingat lagi lah tu. Bagi Ustaz tu ajak tu ingat lah. Hajarul Aswad tu jatuh kan. Jadi masa tu kan ada banyak, kita kata banyak kabilah kan. Banyaklah Bani Adi, ada banyaklah Bani Hashim semualah. Jadi mereka berebut, masing-masing berebut nak meletakkan Hajarul Aswad di Kaabah tu balik. Maka jumpa Nabi, apa Nabi buat? Nabi buka serban Nabi hamparkan, kemudian Nabi angkat letak Hajarul Aswad tu atas serban. Maka Nabi panggil apa? Nabi panggil setiap ketua kabilah tu kan, datang, okey, angkat seorang satu penjuru, angkat seorang sikit, maka angkat letak di hujung Kaabah. Maka Nabi ambil batu tu, Nabi letak. Maka Nabi, sebab apa Nabi buat begitu? Nabi buat begitu supaya semua adil. Tak ada bergaduh-bergaduh dah. Tak ada kau angkat, aku angkat, kau tak payah angkat, aku angkat. Tak. Semua angkat benda yang sama dan akhirnya Nabi meletakkan batu tu di Kaabah. Itu contoh. Nak jadi pemimpin khalifah seperti mana Nabi, pertama, syarat yang pertama mesti kena adil. Baik, itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua yang Ustaz nak kongsi, dia sebenarnya banyak, tapi Ustaz ambil sikit-sikit yang penting. Yang kedua, nak jadi pemimpin mesti kena amanah. Mesti kena amanah. Ini bukan parti amanah. Nanti kata Ustaz parti amanah. Tak, bukan itu parti. Itu parti ya. Tapi ini amanah. Amanahlah sifat ataupun sikap. Baik. Sebab apa kita sebut amanah ini sifat yang kita kata sinonim dengan Nabi. Ingat tak Nabi digelar Al-Amin kan? Betul. Digelar Al-Amin sebelum Nabi kahwin dengan Khadijah lagi. Sebab apa? Sebab ketika mana Nabi berniaga bersama dengan Khadijah kan, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Nabi. Isteri tu tak kahwin lagi, tapi Khadijah ni duduk perhati lama dah. Khadijah ni duduk tengok dah, ya Allah bagusnya budak ni. Macam tu lah. Masa tu umur Nabi 25 tahun, Khadijah 40 lah. Jadi Nabi, Khadijah kata bagusnya budak ni, dia amanah, dia dalam berniaga, Nabi tak tipu, Nabi tak khianat, Nabi jujur dalam berniaga. Maka daripada itulah, dan Nabi juga sifat Al-Amin ni, Nabi terkenal dalam kalangan penduduk Mekah ketika itu. Maka semua menggelar Nabi sebagai Al-Amin, orang yang amanah. Itu sifat yang ada pada Nabi. Apatah lagi bila mana Nabi menjadi pemimpin, amanah ini Nabi sangat pegang dan Nabi sangat pertahankan berkenaan dengan amanah. Baik, apa maksud amanah ni? Banyaklah maksud. Antara yang kita boleh sebut dalam kita menjadi pemimpin yang amanah, kita tak boleh mengambil hak rakyat sebagai contoh. Tak boleh. Nabi tak pernah mengambil hak sahabat-sahabat Nabi. Kalau hak yang mana Nabi perlu bagi, Nabi bagi. Bahkan adik-adik Ustaz nak sebut, Nabi jadi pemimpin. Allah, kalau kita baca sirah Nabi kan, kita boleh teriak. Kita boleh teriak kalau kita menghayati lah. Kalau baca sekadar baca macam tu, duduk gelak je baca. baca tu kalau boleh bagi feel macam mana adik-adik baca novel kan. Allah, andainya takdir itu baca sampai teriak. Buat cerita sampai teriak kan. Apatah lagi kalau kita, apa salahnya kalau kita baca sirah Nabi, kita cuba rasa macam ya Allah. Sebab apa saya sebut? Nabi ni seorang pemimpin. Kalau kita fikir logik, pemimpin ni kaya tak? Kaya. Sebab dia boleh ambil segala, kita kata apa? Segala harta-harta ataupun kita panggil commission, dia boleh ambil. Sebab apa? Sebab dia ketua. Dia yang atok semua tu. Dia yang atok. Tapi Nabi ni dia pemimpin ketika itu sampai bila mana Nabi wafat. Cuba tengok rumah Nabi macam mana. Cuba tengok tempat tidur Nabi macam mana. Baru ni minggu lepas kami khutbah Jumaat kan, Ustaz dengar teriak
khatib tu baca khutbah, menceritakan tentang bagaimana Nabi seorang pemimpin yang sangat tidak mengejar kekayaan dunia. Nabi tidur dalam keadaan, adik-adik tahu tak? Pernah baca tak Nabi tidur atas apa? Nabi tidur atas pelepah tamar, yang mana bila Nabi tidur, lekat bekas kesan pelepah tamar belakang badan Nabi. Kita hari ni tidur tenggelam dalam tilam. Sebab apa? Tebalnya tilam, sedapnya tak lekat bekas. Ha? Nabi tidur atas pelepah tamar. Nabi berbantalkan lengan. Cuba tengok baju Nabi. Baju Nabi ni ada sebahagian riwayat sebut baju Nabi ada dua, siang satu, malam satu, hanya bersilih ganti yang itu sahaja. Bayangkan ini bagaimana Nabi, makanan Nabi, rumah Nabi, kadang-kadang Nabi pun tak cukup makan, tapi Nabi sentiasa, Nabi ni antaranya yang saya sebut, Nabi amanah, Nabi tak mau ambil hak orang. Sampaikan contohnya dalam bab makanan pun Nabi tak mau ada lebih di rumah Nabi. Sebab apa? Nabi nak ada cukup-cukup. Kalau ada yang pagi-pagi, kalau ada lebih Nabi bagi pada sahabat. Jadi nak katanya hebatnya Nabi SAW dalam bab menjadi pemimpin yang amanah. Baik, ada satu kisah yang Ustaz panjang. Kalau soalan pertama ni boleh kan? Tak apa, boleh. Dia jadi panjang cerita. Apa kita nanti pendek-pendek kan lah. Baik. Ada satu kisah nak ceritanya tentang amanahnya Nabi ni. Ada satu kisah, satu cerita. Ketika itu dalam cerita kisah perang Khaybar. Baik. Dalam perang Khaybar ni, suatu ketika makanan agak kurang, macam tak cukup lah, tapi Nabi pun makan lebih kurang tak cukup makan begitu. Kemudian ada seorang pengembala kambing lalu kat situ. Pengembala kambing ni orang apa? Orang Yahudi, bukan orang Islam. Dia lalu kat situ dekat tempat Nabi duduk berhimpun tu, duduk berkumpul bersama dengan orang Islam. Maka orang Yahudi ni dia bawa kambing-kambing dia, yang mana kambing-kambing ini adalah hak orang Yahudi. Hak kita kata tentera-tentera Yahudi, begitulah. Tapi orang yang pengembala kambing ni orang baik lah. Dia bukannya nak perang dengan Nabi, tak. Dia berhenti dekat tempat Nabi, dia sembang dengan Nabi, dia tanya tentang Islam. Dia tanya tentang Islam, dia tanya macam-macam. Dia belajar tentang Islam. Maka Nabi pun ajaklah, Nabi pun ceritalah. Dan akhirnya dia peluk Islam. Ketika itu mengucap kalimah syahadah, lafaz syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam. Allahu Akbar. Bila mana masuk Islam, akhirnya pengembala kami tadi ni dia perasan Nabi dan juga sahabat-sahabat dalam keadaan kelaparan, tak cukup makan. Maka apa kata pengembala kami ni? Wahai Rasulullah, engkau ambillah kambing-kambing ni. Ambillah kambing-kambing ni, aku bagi. Kita makan, kita buat. Kambing golek ke apa ke tak tahulah kan. Tapi makanlah kambing. Kemudian Nabi kata, Nabi tanya apa dekat pengembala kami tu? Siapa punya kambing ni? Maka pengembala kami dia jawab, kambing ini asalnya aku nak bawa balik, nak hantar ke orang Yahudi. Ini mereka punya. Tapi sebabkan aku dah masuk Islam, aku duduk kat sini, aku nak bagilah dekat hang, aku nak bagilah dekat Muhammad, dekat kamu, aku nak bagilah dekat orang Islam makan. Apa Nabi kata? Ini bukan hak kita. Ini bukan hak kami. Maka tak boleh kami ambil. Ini amanah kamu untuk kamu beri balik kepada orang Yahudi yang berada di sana. Allah tak sampai terus tu. Kita hari ni solat cantik, jom kita buat kambing golek, hang dah masuk Islam. Kita makan tak payah bagi lah. Betul tak? Kita. Ini sifat kita jauh dengan sifat Nabi. Itu antaranya amanahnya Nabi. Nabi amanah dan Nabi mengajar orang lain pun turut amanah dalam setiap perbuatan. Ini hebatnya Nabi SAW. Dan yang sikit lagi lah. Yang poin yang ketiga pada nak jadi pemimpin, antaranya yang saya Ustaz ambil ni, sifat Nabi kan, iaitu siddiq. Apa dia siddiq? Cakap benar. Benar. Nak jadi pemimpin kena cakap benar. Tak boleh bohong, tak boleh menipu, tak boleh fitnah orang. Mulut kena jaga. Sebab tu nak jadi pemimpin, ya Allah, bukan senang adik-adik ya. Kalau kita tengok pemimpin hari ni, contohilah pemimpin yang baik. Contohilah pemimpin yang tak cakap bohong. Kalau kadang-kadang kita pernah dengar asal cakap je bohong. Betul tak? Kadang-kadang tulis dalam Facebook kan. Asal cakap je bohong. Asal bohongnya bercakap. Ni kita. Kalau boleh, janganlah kita ni dikenali sebagai suka bohong. Apatah lagi kalau jadi pemimpin yang suka bohong orang, suka bohong rakyat. Jangan begitu. Ini bukan ciri pemimpin yang hebat. Bukan seperti mana khalifah Nabi SAW. Yang keempat apa dia? Jadi pemimpin kena fatonah. Ini sifat Nabi juga, fatonah. Apa dia fatonah? Fatonah yang bijaksana. Jadi pemimpin kena cerdik. Tak cerdik habis negara kena beli dengan orang lain. Habis negara kita, habis harta benda kita. Kena dia bohong orang bohong dia. Elok dah sama-sama bohong.
Lepas tu pemimpin tak boleh bohong. Pemimpin kena orang yang bijaksana, orang yang pandai, orang yang cerdik dalam takdir urus negara. Dan yang terakhir pada pemimpin juga mestilah kena ada sifat Nabi yang terakhir, tabligh, menyampaikan. Pemimpin kena ada sifat menyampaikan kebaikan. Benda yang baik dia kena sampaikan, kena mengajak kepada ke arah kebaikan, supaya semua ini, Ustaz kongsi ni antara ciri-ciri nak jadi pemimpin. Sebenarnya soalan tadi ni, khalifah pertama iaitu Nabi SAW. Baik. Baik, terima kasih Ustaz kerana telah jawab soalan pertama kami. Jadi seterusnya kami masuk kepada soalan kedua yang bakal ditanyakan oleh rakan seperjuangan saya, Syafinas. Isu akidah merupakan pokok dalam kalangan remaja, terutamanya bagi remaja Islam. Di tengah-tengah simpang siur aliran pemikiran yang berbagai landasan akidah adalah amat penting bagi remaja. Kita dapat lihat zaman sekarang, remaja sekarang gemar meniru budaya luar sehingga mampu merosakkan akidah. Jadi pada pendapat Ustaz, jika berpandukan sifat Rasulullah SAW sebagai khalifah serta mengikut sunnah baginda, bolehkah Ustaz terangkan bagaimana kita mahu menerapkan atau menguatkan ibadah, akidah dalam diri remaja ataupun masyarakat zaman sekarang? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang kedua berkenaan dengan akidah kan. Bagaimana kita nak menerapkan akidah dalam diri setiap remaja, khususnya dan umumnya kepada masyarakat. Baik, Ustaz rasa banyak soalan malam ni ditujukan khas kepada remaja sebab adik-adik masih lagi remaja kan. Ustaz dah remaja purba dah, dan nak tua dah, dah meninggalkan zaman mesti dah. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut tentang bagaimana menerapkan akidah ni. Betul, macam Syafinah jawab apa sebut tadi ni, memang tepat sekali. Ustaz dah bukan melepasi, sedang melalui, dan yang dah melepasi, adik-adik sedang melalui. Ustaz sudah melepasi dan masih lagi merasai apa yang ada pada hari ini. Betul apa yang Syafinah cakap tadi ni. Hari ini sangat membimbangkan kita, terutamanya remaja-remaja kan, berkenaan dengan isu akidah paling utama. Isu akidah. Baik, kita nak sebut berkenaan dengan akidah ni sebenarnya, adik-adik daripada dulu ada dah cerita tentang akidah ni, cerita tentang dalam kepala kita. Kalau kita sebut akidah ni, apa dia? Mesti dia ni keluar Islam, betul tak? Mesti dia ni murtad. Itu betul, itu yang utama, itu yang asas. Okey, sebelum kita pergi sembang lebih panjang, Ustaz nak cerita sikit lah. Zaman Ustaz dulu ada, zaman kami dulu dah ada dah cerita berkenaan dengan orang murtad, berkenaan dengan orang keluar Islam. Banyak, cuma tak dihebohkan ataupun benda tu akhirnya tutup begitu sahaja. Tapi benda tu tetap ada, hari ini pun ada, cuma benda tu tak digembar-gemburkan. Baik, sebagai contoh macam zaman kami dulu ni, ada pernah terbaca satu kisah, 2-3 kisah. Ada student perempuan pakai tudung labuh, cantik lah, comel apa semua. Tapi akhirnya kedapatan lah, kita panggil berkantoi lah bila setiap hujung minggu keluar pergi mana? Tengok pergi gereja. Akhirnya bila ustazahnya check dalam, dia pakai rantai dah lambang salib dah. Tengok dia punya teman lelaki dia India sebagai contoh. Ada tu teman lelaki dia Cina, bukan Islam. Banyak dah kes-kes yang itu dah ada zaman dulu. Itu zaman dulu. Apatah lagi zaman sekarang ni kita nak sebut. Sebab apa? Sebab anasir-anasir sebegini zaman dulu dah ada, zaman sekarang lagilah benda itu sangat disebarluaskan. Sangat mudah mempengaruhi remaja-remaja zaman sekarang. Sebab tu antaranya bagaimana nak menerapkan akidah. Yang pertama sekali Ustaz nak sebut, nak ajak pada adik-adik semua, kepada sidang penonton. Apa dia yang pertama? Berkenaan dengan asas pendidikan ilmu agama. Ini poin yang paling utama. Kita nak terapkan akidah, yang pertama mesti kena ada ilmu agama. Ilmu ni adik-adik sangat penting dalam kehidupan. Baik, Ustaz nak sebut bagaimana Nabi SAW, cuba tengok tak ketika mana Nabi menerima wahyu yang pertama, Iqra kan? Ulama ramai dah sebut berkenaan dengan Iqra ni, menafsirkan berkenaan dengan peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Bila mana turunnya kita panggil wahyu, yang mana Jibril alaihissalam mengajar Nabi tentang membaca. Iqra
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima kan. Pendekkan cerita sampai ayat kelima. Nak ceritanya apa? Perkara pertama, kalau Nabi nak jadi pemimpin dan Nabi nak menjadikan masyarakat ketika itu kenal Allah, mesti kena ada ilmu. Maka berkenaan dengan akidah ini berkenaan dengan ilmu kita kenal Allah. Kita tauhid kepada Allah, kita mengesakan Allah, kita mempercayai Allah dan mengatakan bahawa Allah itu satu. Percaya tak Allah? Percaya. Nampak tak Allah? Tak nampak. Sebab tu hari ni kita bimbang ada orang dia cuba mengganggu-gugat dalam berkenaan dengan isu akidah, tauhid kita. Dia kata apa? Contohnya dia kata, contohlah kita takut tiba-tiba ada orang bukan Islam ke ataupun ada orang yang memusuhi Islam. Dia nak tarik Yana ataupun Syafinah ni ke arah kita kata akhirnya akan betul lah was-was kepada agama sendiri. Contohlah kadang-kadang dia tanya, Tuhan kau siapa? Kita pun sebut Allah. Oh Allah. Allah kat mana? Entah, aku pun tak nampak. Dia akan tanya lagi, betul, kalau kau percaya Allah tu ada tapi kau tak nampak, macam mana kau sembah? Macam kami sebagai contohlah, kalau dia kata kami, tengok kami sembah tokong. Macam India kan, India dia ada dia punya patung-patung, Buddha ataupun Cina dia ada dia punya tempat penyembahan dia kan, colok dan sebagainya, patung ni pun ada. Kita orang Islam tak ada patung, tapi kita sembah Allah, kita tak nampak. Takut soalan-soalan sebegitu ditanya, diasap, akhirnya kita ni Ustaz sebut adik-adik kadang-kadang ramai budak-budak universiti pun akhirnya terbabas. Walaupun dah belajar tinggi, sampaikan dah belajar tinggi hebat, okey, dah masuk kerja, ada orang yang dah kerja pun akhirnya terbabas. Contohnya dulu kan kita tengok isu ayah PIN. Ini akidah ni, isu akidah yang mana isu ayah PIN ni ramai orang-orang yang berkerjaya, orang yang kerja akhirnya terbabas, keluar agama, percaya kepada benda lain, syirik kepada Allah, akhirnya keluar Islam. Ini nak ceritanya tentang akidah. Yang tadi ni, bagaimana nak terapkan? Yang pertama kena ada ilmu. Ilmu ni bila mana kita belajar, kita akan belajar tentang dasar Islam. Kita kena kenal Islam, bagaimana itu Islam, bagaimana nak menghayati Islam. Kemudian apa lagi dalam berilmu ni? Kena ada asas pemahaman Al-Quran. Kena faham Al-Quran, kena faham betul-betul. Minta maaf macam bawah ni kan ada isu menafsirkan Al-Quran. Ustaz dan nasihat kepada adik-adik untuk diri Ustaz jugalah. Kalau kita tidak ada ilmu ataupun kita tidak ada disiplin, kita tak boleh menafsirkan Al-Quran ikut suka, ikut hati, tak boleh. Melainkan kalau kita dah belajar, kita faham ni tentang isu pemahaman Al-Quran ni, kita dah belajar dah, kita dah hafal Quran dah, kita dah faham dah, kemudian barulah kita boleh tafsir. Tapi yang penting apa dia? Kena faham dulu. Bagaimana nak faham? Jangan baca sendiri. Saya nak pesan kepada adik-adik, jangan baca, boleh nak baca sendiri, boleh. Tetapi bila mana kita baca, tolong rujuk kepada yang pakar. Ramai dah Ustaz tengok yang sebelum macam zaman Ustaz dulu ni, ramai yang baca sendiri akhirnya menafsirkan ikut bahasa kasarnya apa, orang Penang kata ikut kepala otak dia. Ikut kepala otak dia nak tafsir, bukannya tafsiran macam tu, hang tafsir macam mana? Nampak tak? Kita bimbang. Sebab apa? Sebab dia baca sendiri, tafsir sendiri. Nak baca boleh, nak faham boleh, tapi bila mana kita nak faham, tolong rujuk, cari ustaz yang ustazah yang boleh secara spesifik dan betul. Baik, kemudian apa lagi? Tentang ilmu ni apa dia? Nak faham, kena belajar tentang hadis. Tentang hadis. Bila mana kita belajar tentang hadis, baru kita boleh kenal. Okey, Nabi tadi kita kenal Nabi macam mana, bagaimana Nabi dalam agama, bagaimana Nabi mengajak kita dan sebagainya. Dan apa dia lagi yang terakhir dalam bab ilmu ni? Kena belajar, kena pastikan akidah Islam yang benar, yakni keyakinan kita kepada Allah. Ini ilmu yang paling kita kena belajar tentang akidah. Sebab tu adik-adik, masih panjang masa, masih banyak masa, kalau boleh tolong cari kelas, cari kuliah, cari pengajian tentang akidah. Kelas tauhid ke, kelas akidah, mengenal Tuhan ke, kelas banyak tu. Apa lagi macam kalau kita dalam ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Belajar tentang sifat asas, sifat Allah kan, tentang apa 20. Sifat asas Allah tentang apa 20. Sifat 20. Kena belajar nak kenal Allah dan sebagainya. Baik. Kemudian itu yang pertama lah yang Ustaz boleh kongsi. Yang kedua, bagaimana kita nak menerapkan akidah dalam diri masyarakat dan juga remaja. Yang kedua, kena pembentukan peribadi Islam. Pembentukan peribadi Islam dalam kalangan, terutamanya tadi remaja. Bagaimana kita nak menerapkan ni tadi ni? Minta maaf Ustaz sebut pembentukan peribadi Islam. Yang pertama, kita tengoklah, kita kena terapkan dan tekankan berkenaan dengan pemakaian. Kan?
Ada orang hari ni kita mahu sebut tak pakai tudung. Tak pakai tudung, rambut gerbang, tapi cakap tentang Islam, perempuan-perempuan hebat kemas. Nampak tak? Jadi macam mana asas dia tentang akidah dia percaya kepada Allah? Sedangkan Allah mewajibkan kita menutup aurat sebagai contoh. Nampak tak? Dari segi pemakaian pun tak boleh. Itu pembentukan asas Islam, pembentukan peribadi Islam dia goyah. Dari segi kita kata pemakaian, apa lagi? Dari segi akhlak dia. Kejap lagi akan ada soalan berkenaan dengan akhlak. Kita sebut lagi. Aku nak sebutnya apa? Akhlak ni pembentukan peribadi, akhlak ikut Nabi. Macam mana berakhlak ikut Nabi ni? Banyaklah, kita akan urai kejap lagi. Dan juga yang terakhir apa dia? Tanggungjawab kita terhadap agama. Pribadi Islam, kita nak bawa nama agama, kita tak nak bagi fitnah agama kita kepada orang lain. Kan kadang-kadang pasal nak kita ni bawa je agama Islam dalam IC Islam, pakai kopiah kadang-kadang pakai tudung, minta maaf saya sebut, tapi cakap wajar. Contohlah cakap wajar, tapi orang bukan Islam tengok, apa ini ke Islam, ini ke yang Nabi ajar. Nampak tak? Kita bimbang, kita bawa nama Islam dan akhirnya kita boleh bagi fitnah kepada agama kita. Orang memandang remeh, orang memandang lekeh pada agama Islam disebabkan apa? Tidak ada rasa tanggungjawab kita kepada agama. Bila mana kita bawa tentang agama, kita kena pertahankan akidah kita. Baik lagi satu apa dia? Kalau orang mempermainkan tentang akidah kita, mempermainkan agama, maka kita tak boleh duduk diam. Sekurang-kurangnya kita ada satu inisiatif yang kita boleh buat. Kita tulis dalam Facebook sebagai contoh. Kita lawan balik melalui penulisan kita. Tapi sebagai contoh, kalau berdepan dengan kita, dia cakap dengan kita, maka kita kena lawan balik cakap. Kita kena pertahankan balik. Nak sebut dia apa dia? Kita kena sensitif terhadap agama. Apatah lagi hari ni berkenaan dengan isu akidah. Okay, ada yang perasan tak hari ni? Bukan hari ni daripada dulu lagi. Ada apa dalam agama ni? Banyaknya sekularisme. Betul. Liberalisme. Pluralisme. Ini yang kita bimbang. Kalau contohnya liberalisme, ini kita bimbang. Sebab apa? Antaranya, apa dia liberalisme, Yana? Macam isu agama yang berlainan tu lah kan Ustaz kan? Dia menyamaratakan semua agama. Betul. Kita tak boleh contoh Islam, Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan dia lebih tinggi daripada segala-galanya. Islam. Maka hari ini kita tak bolehlah letakkan agama Islam dengan agama lain sama. Itu contohnya isu agama, akidah kita pertahankan. Kan hari ini sebagai contoh, kita perlembagaan kita Islam agama rasmi. Tiba-tiba ada orang nak contohlah nak mengganggu-gugat tentang Islam, tentang agama. Lepas tu nak mengganggu-gugat tentang akidah kita. Maka kita tak boleh duduk diam. Sebab apa? Kita kena mempertahankan Islam. Itu contohnya liberalisme. Dia nak menyamaratakan. Contohnya, orang Islam boleh buat masjid, kami mesti boleh buat tokong sebagai contoh. Orang Islam boleh semayang kuat, kami contoh. Apa yang Islam nak, dia pun nak. Tak boleh. Maka Islam kena letak pada tempat yang paling tinggi. Itu nak sebutnya apa dia? Antaranya liberalisme, sekularisme, pluralisme. Itu yang kita bimbang. Yang soalan saya pernah tanya tadi tu, ni isu ini yang kita bimbang ni. Takut remaja hari ini terpengaruh dengan sekularisme. Remaja hari ini terpengaruh dengan pluralisme. Remaja hari ini terpengaruh dengan liberalisme. Wallahu a'lam. Itu soalan yang kedua. Baik, jadi kita dapat lihatlah soalan jawapan Ustaz tentang akidah remaja zaman sekarang. Jadi kita dapat lihat untuk soalan seterusnya tentang juga golongan remaja. Jadi soalan saya dia berbunyi, golongan remaja dia perlulah digilap serta dibentuk dengan acuan yang terbaik untuk dia melahirkan satu model yang ideal serta berkualiti pada masa akan datang. Tapi sungguh pun begitu, keterlibatan remaja dalam perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akhlak mereka seperti seks bebas yang semakin berleluasa dan juga meningkat dari hari ke hari. Jadi pada pendapat Ustaz, apakah sebenarnya punca-punca yang berlaku permasalahan keruntuhan akhlak ini dalam kalangan remaja Muslim di rakyat Malaysia? Serta bolehkah Ustaz beri beberapa cadangan penyelesaian untuk mengurangkan ataupun lebih kata kita nak menyelesaikan isu ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan yang ketiga, tentang punca-punca keruntuhan akhlak. Tadi kita dah sebut dah berkenaan dengan remaja. Jaranglah kita sebut keruntuhan akhlak ni ibu apa.
pakcik keruntuhan akhlak. Jangan tak pernah dengar lah ya. Selalunya kita dengar keruntuhan akhlak ni remaja. Sebab apa? Adik-adik pernah dengar tak kan? Apa kita panggil apa? Pemuda harapan bangsa, pemudi. Ustaz, pemuda harapan bangsa, pemudi. Pemimpin negara, Ustaz, saya tak ingat. Pemudi harapan pemuda. Tak salah. Lawak je. Pemuda harapan bangsa. Betul. Yang negara. Kan? Okay, pemuda harapan. Terkait dengan pemuda dan pemudi. Sebab pemuda dengan pemudi ini adalah golongan remaja dan juga dewasa. Habis saja golongan tua, habis je golongan yang kita kata veteran-veteran ni, siapa yang akan ganti? Orang remaja lah. Kami nanti zaman-zaman kita dah habis ataupun zaman-zaman kami dah habis. Zaman adik-adik lah pun lah sebagai contoh, naik jadi pemimpin, naik jadi menteri, naik jadi macam-macam lah. Yang pegang jawatan besar-besar, yang nak memimpin negara. Sebab tu hari ni kita bimbang. Kalau nak sebut berkenaan dengan keruntuhan akhlak ni adik-adik, daripada zaman dulu ya ada. Daripada zaman ustaz sekolah menengah lagi tu sebut cerita yang sama. Keruntuhan akhlak. Cuma yang kita risau, yang kita lebih bimbang, sebab hari ini, sejak akhir-akhir zaman ni, makin teruk pula dah. Dulu yang kami tengok dah teruk dah. Hari ni lagi teruk, ya Allah. Minta maaf ustaz sebut dah. Ustaz tengok muka kadang-kadang segan. Ustaz tengok muka kadang-kadang malu. Ya Allah, macam mana apa remaja hari ni. Ya Allah. Ustaz tak kata kat orang sebab ustaz pun ada anak. Anak ustaz pun nanti akan melalui fasa ni juga. Dan mungkin kita bimbang fasa yang akan dilalui nanti ni lagi mencabar daripada sekarang. Kan? Sebab tu kita tak apalah, dalam bab ni kita bincang, kita sebut. Antaranya yang pertama ustaz boleh sebut punca keruntuhan akhlak ni. Apa dia yang pertama? Yang pertama dia adalah pengaruh rakan sebaya. Kan, setuju ke tak setuju? Tak tahulah. Ini pandangan ustaz. Dah tanya ustaz jawab lah. Kamu kan, ustaz jawab lah kan. Okay, yang pertama bagi pandangan ustaz, punca keruntuhan akhlak ini pengaruh rakan sebaya sangat kuat ya Allah. Okay. Sebab itulah bila mana kita tengok hari ini remaja-remaja dia lebih terikut-ikut dengan kawan rakannya. Bukan hari ni sajalah, zaman dulu pun ada. Contoh yang paling ringkas kita tengok, yang paling mudah kita tengok. Orang lelaki kan buat rokok. Buat rokok lah. Ini zaman dulu pun ada. Rokok ni contoh kalau di sekolah sekarang ni vape. Betul tak? Sekarang ni vape, apa lagi tak istilah dia, tahu saya tak ingat, ada pen ke apa tak istilah pelik hari ni. Kadang-kadang macam sekarang ni vape lah. Contohnya ni, kalau dia buat pergi sekolah, contoh, kalau kawan tu tak isap, tapi akhirnya bila dipujuk, bila dikata macam-macam, yang kawan yang baik tadi pun akhirnya akan mudah terpengaruh. Sebab apa? Sebab pengaruh rakan sebaya. Sebab tu untuk adik-adik, untuk penonton sekalian, apa ustaz nak pesan? Dalam bab pemimpin, dalam bab kita kata pengaruh rakan sebaya ni, ini terusnya ustaz masuk sekali dengan cadangan macam mana kita nak selesai kan. Tadi dia muncul. Baik. Macam mana kita nak buat kalau rakan sebaya hari ni? Minta maaf ustaz sebut kalau boleh kita tolonglah cari kawan yang baik. Ini Nabi pun pesan kepada kita sebab Nabi ada sebut sahabat kita itu adalah cerminan kepada kita sebenarnya. Sebab tu kan pernah dengar tak satu hadis Nabi yang Nabi sebut bagaimana kalau kita nak cari kawan, Nabi ibaratkan, Nabi buat analogi apa, Nabi buat kiasan apa. Kalau orang itu berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, maka wangilah dia, betul kan? Pernah dengar itu famous kita dulu dengar. Dan kalau siapa yang berkawan dengan orang yang tukang besi, yang buat besi, maka akan bau besi, akan lekatlah segala kekotoran. Dalam hadis ni, dalam cerita ni, saya nak sebut kepada adik-adik pada sedang menonton, bukannya Nabi nak kata orang buat besi tu tak bagus. Jangan salah faham pula, nanti dia salah faham, dia kata ustaz, kesian kat kami buat besi ustaz, Nabi kita buat besi ni tak bagus. Bukan, Nabi nak buat cerita begini. Untuk sedang menonton yang baru dengar malam ni, sebut apa? Kalau kita kawan dengan orang jual minyak wangi ini, orang jual minyak wangi ni, Nabi nak istilahkan, Nabi nak kiaskan dengan orang yang baik. Adik-adik pernah masuk kedai minyak wangi tak? Mesti pernah, hanya orang perempuan kan? Pernah. Kalau kita masuk kedai minyak wangi, kita tak masuk lagi pun dah bau wangi dah. Apatah lagi bila kita masuk lagi bau wangi. Kadang-kadang kita tak beli pun, kita duduk bawa sana bawa sini kan. Akhirnya bila kita keluar, kita tak beli pun, buat action je boleh kan, padahal duit tak ada pun. Kita tak ada pusing-pusing kan. Kali keluar tu kadang-kadang kawan kata, wih hang wangi no.
bau minyak wangi tadi ni dalam kedai minyak wangi akan lekat dekat kita secara automatiknya. Kalau tak banyak pun sikitnya. Begitulah kalau kita kawan dengan orang baik. Kalau kita kawan dengan orang baik, rakan sebaya yang baik, kalau kawan tu baik, kadang-kadang nama kita pun dipalikkan sekali. Kadang-kadang budak tu berjaya. Dia orang kata, kawan baik hang tu mesti sama dengan hang kan. Dia sama-sama. Nampak tak benda yang baik. Dan begitulah juga kalau kita kawan dengan orang jahat ataupun kita kawan dengan orang yang buat besi. Kita tak beli pun, kita tak buat pun besi, tapi dia tengah buat besi kan. Pernah tengok kan video orang buat besi, orang ketuk besi, ketuk kan, api menyala-nyala. Kita pun masuk sembang dengan dia. Akhirnya bila kita keluar, kadang-kadang bau besi tu busuk, asap besi lekat dekat baju. Api besi yang mercik tadi tu kena dekat baju, akhirnya koyok sikit. Padahal kita tak buat apa pun, kita masuk sembang dengan dia. Kita keluar pada kilang besi, tempat besi, orang kata apa ni hang, busuk bau besi, dari mana baju pun kotak koyok ni aku tak buat apa pun, aku jumpa kawan aku je buat besi. Samalah macam tu kalau kita kawan dengan orang jahat, kadang-kadang kita tak buat jahat pun, tapi orang nampak budak tu jahat, akhirnya dia tu sama, dia tu sama, memang sama-sama. Kadang-kadang kawan dia mencuri, akhirnya kadang perasan tak pernah tak kawan tu mencuri, tapi nak cari siapa? Cari kawan baik dia. Cari kawan baik dia. Cari kawan baik dia. Kita jom kita tangkap kawan baik dia, kita tanya kawan baik dia. Ni mesti ada sekali. Padahal kawan baik dia baik punya duk lena dalam dom, dalam bilik kan. Tak tahu cerita. Contoh, ini yang pertama, pengaruh rakan sebaya sangat-sangat memainkan peranan penting dalam punca keruntuhan akhlak. Kalau dia baik-baik dah dia baik. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua punca yang Ustaz boleh ambil adalah kurang bimbingan ataupun perhatian ibu ayah. Kurang bimbingan dan juga perhatian ibu bapa, mak ayah yang berada di luar sana. Saya nak pesan, saya pun ibu dan ayah, semua akan jadi ibu dan ayah. Nanti Syafinah pun akan jadi ibu juga suatu hari nanti. Dia nak bukan jadi ibu juga suatu hari nanti. Maka ambillah benda ni, faham betul-betul. Bila ada anak, jangan abaikan anak. Bila abaikan anak, inilah antara faktor terbesar yang boleh menyebabkan anak tadi ni akhlaknya tersasar jauh. Keruntuhan akhlaknya akan menjadi-jadi. Ustaz tadi kan, Yana dah baca dah. Ustaz dah mengajar 11 tahun dah Yana. Ustaz dah mengajar, tapi alhamdulillah Ustaz mengajar sekolah rendah. Isteri Ustaz mengajar sekolah menengah. Sekolah menengah lagi banyak masalah disiplin. Ni Ustaz nak cerita pengalaman Ustaz sekolah rendah. Yana nanti dengan Syafinah akan jadi cikgu juga kan? Ke Ustazah? InsyaAllah cikgu. Mana tahu boleh jadi ustazah, nak ambil elektif pendidikan Islam. Boleh juga. Boleh jadi ustazah nanti kan, nanti tengok nanti. Dan masuk sekolah, macam Ustaz kan pengalaman. Kadang-kadang Ustaz di sekolah, Ustaz guru disiplin tau, Ustaz ketua guru disiplin. Kadang-kadang setiap masalah disiplin budak-budak ni yang mai jumpa kita ni, yang ada masalah ni, masalah bully kawan, masalah apa lagi, ponting sekolah, masalah macam-macam lah, pau duit kawan. Bila kita tanya, kebanyakannya, minta maaf saya sebut kalau ibu ayah di luar sana ada yang terasa hati, saya minta maaf, kebanyakannya adalah yang mana mereka ini tinggal dengan nenek dan atuk mereka. Bila kita tanya, mana mak? Mak dengan ayah bercerai dah. Minta maaf saya sebut. Ini faktor yang kuat lah. Bila mak ayah dah bercerai, kadang-kadang mak ayah yang lagi tak bertanggungjawab, apa dia buat? Dia serah pada nenek dia. Dia serah pada atuk dia. Pandai-pandai nenek lah, pandai-pandai atuk lah. Minta maaf Ustaz nak sebut, kalau ada mak ayah yang sebegini, mereka sudah menzalimi mak ayah dia sendiri. Boleh faham tak? Maksudnya mak ayah dia dah besarkan dia dah. Kemudian dia dapat anak, dia suruh mak dia jaga anak dia, jaga cucu tu. Oh, ini manusia tak bertanggungjawab. Adik-adik nanti dah kahwin jangan buat macam tu lah. Jangan bagi mak ayah kita jaga anak kita. Kita dah kerja, cari duit, carilah pengasuh. Ni kita pula suruh mak ayah kita dah besarkan kita 20 tahun lah. Macam-macam kita buat dekat mak ayah kita. Tiba kita dah ada anak, kita bagi mak ayah kita jaga pula. Kesian dekat mak ayah kita yang mereka nak rehat kat rumah. Sebagai contoh, berbalik kepada tadi tu, yang masalah perceraian berlaku, bila mana bercerai, mak tu sana, ayah tu tempat lain, akhirnya nenek jaga. Ada tu yang duduk dengan mak, contoh yang duduk dengan mak, dah bercerai ada juga, tapi duduk dengan mak saja, ayah tak ada. Akhirnya kurang perhatian daripada ayah, anak jadi masalah. Sebab apa? Kadang-kadang budak-budak bermasalah ni, punca keruntuhan akhlak ni, sebab mereka apa? Kurangnya kasih sayang. Sebab tu bila mana kurang kasih sayang, dia balik kepada poin yang pertama Ustaz sebut tadi ni. Dia cari siapa? Cari kawan. Dia cari kawan. Bila dia cari kawan, dekat kawan lah dia tempat mengadu.
Contoh, lagi contoh yang Ustaz boleh ambil sebagai contoh perempuan. Dia nak mengadu kat siapa? Contohnya, mesti dia nak mengadu kat mak. Kan macam anak ustaz lah. Anak ustaz ni kalau setiap kali balik sekolah, ada je cerita nak cerita. Ada je cerita. Kita tak ada telinga kan. Yang dengar. Anak cerita nak cerita hal sekolah dia. Tapi kalau kita tak pergi perhatian, tambah lagi bila anak dah besar masuk sekolah menengah. Kalau mak ayah tak mahu dengar, dia cari sahabat, dia cari kawan. Contoh yang lagi teruk, apa lagi contohnya budak perempuan, dia cari kawan. Tiba-tiba pula ada orang lelaki yang membuka ruang. Tak apa dah dengar dekat saya lah. Saya kan sudi mendengar luahan hati. Lagilah dia cayak. Ayah aku kat rumah, ayah aku tak pernah dengar pun. Ayah aku tak mau dengar pun cerita aku. Ni dekat luar ni ada kawan aku boleh dengar. Asalnya kawan. Akhirnya jadi PFF lah contohnya. Akhirnya jadi ini masalah. Jadi rapat akhirnya minta maaf. Banyak kes kita dengar terlanjur dan sebagainya. Ini yang merupakan pengumuman akhlak. Sama dengan budak lelaki. Budak lelaki ni dia nak kasih sayang mak ayah dia. Tapi kadang-kadang yang kita tengok macam pengalaman ustaz di sekolah, kadang-kadang mak ayah yang terlalu sibuk dengan kerja. Okey. Kadang-kadang pergi sekolah masa anak tidur. Kalau dengarkan benda ni kan, balik sekolah anak pun dah tidur. Hujung minggu mak ayah buat apa? Lena tidur. Sebab apa? Ustaz kami nak cover. Ustaz seminggu dah kerja cari duit, satu ahad kami nak lena. Satu ahad anak-anak nak main dengan kita. Anak-anak nak perhatian kita. Akhirnya kurang perhatian, keluar rumah, cari kawan. Inilah punca kerokan akhlak. Cubalah adik-adik nanti kalau ada kajian, cuba buat kajian, cuba tengoklah kalau beranilah turun ke lapangan, tengok budak-budak bermasalah ni. Pergi tanya tentang keluarga dia. Mana mak dia, mana ayah dia, bagaimana hubungan dengan ayah, bagaimana hubungan dengan mak. Kan sebab tu dalam bab hubungan kita mak dan ayah dengan anak-anak, Nabi dah ajarkan, sayangilah anak. Nabi kata, man la yarham la yurham. Nabi kata barang siapa tak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Sebab tu mak dan ayah, kalau kita nak anak-anak kita sayang kita kena sayang mereka dulu. Sayang sampai mereka dah kahwin. Daripada kahwin tak pernah lepas lah. Yang anak perempuan kat suami, yang anak suami, yang anak lelaki masih lagi dengan mak dia. Sebagai contoh. Maka yang kedua, kurang bimbingan dan perhatian ibu bapa. Cadangan dia apa dia? Ibu dan bapa mesti kena bagi perhatian yang lebih. Mesti kena. Kadang-kadang betul kita tak faham. Kita faham Yana dengan Syafina kita faham sebab situasi semua orang tak sama kan. Ada orang yang kerja shift. Ustaz kami tak sama macam ustaz cikgu petang balik dah, atau tengah hari balik dah kan. Kita hanya boleh bagi cadangan. Sebab tu Ustaz sebut dalam bab bimbingan mak dan ayah ni, suami dan isteri ni, mereka ni kena mainkan peranan penting, kena pilih, kena atur sendiri kehidupan mereka bagi perhatian. Jana ada masa lagi ni? Kita ada lebih kurang 10 minit macam tu. Kita dah habis poin kemudian soalan akhir ya. Okey baik. Kemudian yang ketiga apa dia? Faktor yang ketiga yang kita kata yang kita boleh ambil jelas hari ni, punca faktor kerusakan akhlak yang ketiga sudah pasti media sosial. Setuju atau tak? Angguk kepala tu semua tu. Kalau tak angguk pun tak tahu dah mesti setuju punya. Faktor dia mesti media sosial. Media sosial yang Ustaz sebut, yang Ustaz antaranya apa dia? Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi? Ini yang utama kan. Minta maaf Ustaz nak sebut adik-adik Yana dan Syafina, adik-adik seorang perempuan, Ustaz lelaki. Hari ni Ustaz tengok kadang-kadang Ustaz yang malu pada budak perempuan. Sepatutnya budak perempuan kena malu pada orang lelaki betul. Ustaz lah sebut pada peribadi Ustaz lelaki. Sepatutnya kalau kita nak sebut bab malu ni, lelaki lah, tak malu tak apa. Kan sebab lelaki biasa lah. Lelaki ni okey, bahasa kita pilih dengan bahasa sosial. Harapnya maksudnya. Kepala jingga punya kita. Tak ada masalah. Tapi perempuan dia kena ada sifat malu. Perempuan tak sama dengan lelaki. Sebab tu Allah perempuan tutup aurat, tutup badan, tutup kepala, cantik-cantik. Apa supaya malu semua ni nak tengok pada orang. Tapi hari ni kalau kita tengok Allah akhlak, runtuhnya akhlak remaja hari ni. Lelaki pun sama lah, Ustaz tak kata rupanya lelaki pun sama, tapi yang Ustaz highlightnya perempuan. Sebab yang kebanyakan Ustaz tengok, kalau contohnya kalau dalam TikTok yang joget-joget lelaki, orang tak heran sangat. Tapi yang orang heran, yang orang terkejut, orang pening, orang geleng kepala ni, orang perempuan ni, budak perempuan kadang-kadang pakai tudung cantik dah, tapi ya Allah, macam mana kita nak buat? Ini
punca dia. Dan maaf macam Ustaz mengaku Ustaz tak ada TikTok. Memang Ustaz tak buat TikTok, walaupun ada orang cadang Ustaz buatlah TikTok, buatlah konten-konten. Ustaz tak mau sebab Ustaz takut bila Ustaz buat TikTok. Kadang-kadang kita nak buat konten, kadang-kadang kita terkonten orang. Maksudnya, maksudnya kan? Tapi dia keluar video-video lain. Video-video yang tak sepatutnya kita nak tengok, tapi siapa keluar akhirnya kopiah pun tercabut. Tu Ustaz takutlah, antaranya TikTok lah, Instagram pun sama. Sebab tu Ustaz nak sebut untuk adik-adik kat luar sana, apa dia punya cadangan, apa dia penambahbaikan dia, apa yang kita kena buat. Ustaz nak tanya adik-adik, Yana dengan Syafina, salah tak kita nak bermedia masa? Salah tak kita nak berTikTok dan sebagainya? Tak salah, tapi ada masa dia. Betul. Dia tak salah. Memang tak salah. Tetapi gunalah dengan cara yang betul dan berhikmah. Contohnya Facebook. Kalau kita fikir memang tak boleh guna Facebook sebab orang Yahudi yang buat. Mark Zuckerberg kan, dia orang Yahudi buat terang-terang tak boleh guna. Sebab dia orang Yahudi, kita orang Islam tak boleh. Tetapi kita menggunakan Facebook dengan ke arah kebaikan, dengan niat yang baik. Sebagai contoh, kita nak tahu berita-berita, sebagai contoh kita nak update tentang kebaikan, nak kongsi tentang kebaikan, kita buat begitu. Sebab tu hari ni kita bimbang punca keruntuhannya berlaku disebabkan media masa yang terlalu bebas. Minta maaf saya sebut, itu belum lagi sembang sebut berkenaan dengan web-web lucah, web-web yang tak sepatutnya anak-anak remaja hari ni tengok. Bagaimana kalau hari ni mereka terdedah dengan benda sebegitu? Baca tak kajian baru ni, ya Allah, kita bimbang kadar remaja dalam masalah sosial berkenaan dengan seks bebas ni, masuk dalam kita kata apa, berzina dan juga rogol ni, sangat membimbangkan ketika ini di negara kita. Allahu Akbar, kita takut wal'iyazubillahi min zalik. Kita doa anak keturunan kita jauh daripada benda-benda ni. Bila kita tengok balik, bila kita tanya balik, contoh dah temu bual Ustaz nak kena cerita pengalaman. Ustaz kat sekolah, tadi Ustaz sebut guru disiplin. Antaranya kadang-kadang ada perkara benda yang Ustaz tengok, ada didapati tengok video lucah. Budak sekolah rendah. Ada jam 3, ada jam 4, ada 5, ada jam 6 ada. Bila kita tanya, tengok kat mana? Memang confirm lah tengok kat handphone. Dan itu biasa. Betul. Bila tengok dekat handphone, ini media masa yang terlalu bebas. Sebab hari ni dunia tanpa sebadan, tak ada di blok, tak ada blok benda tu. Maka boleh tengok. Type saja apa terlintas di kepala, type saja apa yang nak tengok, automatik dia keluar depan mata. Kadang-kadang yang lagi dahsyatnya, bila kita tengok kat mana ni, tengok kat handphone, tengok kat internet ke? Tengok internet. Siapa punya ni? Ini ayah yang punya. Ayah yang tengok dulu. Ayahnya pun sama. Ya Allah. Ya bapak ni. Kan banyak kan? Kadang-kadang mak dan ayah pun sama, turun pada anak pun terlibat sekali. Wal'iyazubillahi min zalik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sudah pasti punca keruntuhan akhlak apa dia? Yang tadi poin yang Ustaz sebut di atas tadi apa dia? Dia kurangnya didikan agama. Ini antaranya paling kuat lah. Kurang didikan agama menyebabkan akhlak kita jauh. Kita keruntuhan akhlak remaja kita hari ni. Sebab tu kita hari ni, kita maaf tak sebut, adik-adik nanti nak kahwin. Bila nak kahwin, pastikan ilmu penuh di dada. Bukan nak kahwin nak seronok je. Ustaz seronok, Ustaz nak kahwin, Ustaz. Ya Allah, seronoknya. Ya Allah. Itu seronok dalam TV. Kadang-kadang kita ni terpengaruh dalam novel, terpengaruh dalam TV. Padahal 360 darjah tak sama dengan TV. Yang bukan Ustaz kata tak seronok, bukan Ustaz kata tak seronok kahwin, seronok Nabi suruh kahwin. Cuma Ustaz nak sebut apa dia, bila nak kahwin kena ada ilmu. Sebab bila mana ada ilmu itu kita gunakan untuk kita dan suami dalam melayari bahtera rumah tangga. Dan dalam masa yang sama, apa dia sudah pasti dan sudah tentu, ilmu kita untuk kita didik anak kita kenal Allah, kenal agama, kenal Rasul. Ini yang paling penting. Dan maaf saya sebut, hari ni ada mak ayah tak sembahyang dalam rumah tangga. Macam mana nak suruh anak sembahyang? Ustaz di sekolah, bila tanya anak-anak murid yang tak sembahyang, Ustaz tanya, sembahyang tak kat rumah? Tak sembahyang Ustaz. Kenapa tak sembahyang? Mak tak sembahyang, ayah tak sembahyang. Yang lagi teruk tahu tak apa? Tahu tak yang paling teruk apa dia? Dekat rumah telekung pun tak ada. Sejadah pun tak ada. Bila tanya, sejadah mak tak ada ke? Tak ada Ustaz. Bapak tak semayang? Tak semayang Ustaz. Macam mana mak dan ayah nak suruh anak semayang kalau bapak mak tak semayang? Itu buat semayang. Contoh yang lain, baca Quran.
bagaimana kita nak suruh anak kita baca Quran kalau kita tak boleh baca Quran kat rumah? Walaupun ustaz walaupun ada yang kata ustaz tak apa ustaz, saya boleh hantar kat rumah orang lain, saya boleh hantar kat ustaz. Tapi anak-anak apa dia buat? Dia akan tengok role model kat rumah. Dia akan tengok kat rumah. Dia tengok bapa aku pun tak baca Quran, mak aku dah baca Quran, memang tak ada baca Quran. Contoh kan. Nampak tak? Anak-anak dia akan tengok apa yang mak ayah buat kat rumah. Contoh yang lain apa dia? Contoh yang lain. Ustaz bagi contoh. Kadang-kadang ada mak dan ayah ni, ya Allah, cakap dekat rumah bahasanya dahsyat. Kan? Bahasa orang Penang kata apa? Wajar Macam betul kasar. bahasa kasar. Bahasa kasar, maki orang, kadang-kadang suami isteri pun maki. Mak bini maki suami lawan maki. Yang anak ni duduk kepala, ni haramnya mak ayah ni maki sama kan. Tapi kadang-kadang budak macam ni akhirnya pergi sekolah duk maki orang. Betul tak? Macam saya, macam ustaz pun di sini ustaz marah budak-budak yang duk maki orang ni, cakap DABI lah, cakap bodoh lah contohnya, cakap macam-macam benda bahasa kasar. Nanti kita tanya, apa dia kata? Ustaz, saya biasa dengar ni ustaz. Dengar kat mana? Dengar kat rumah, mak tu cakap, bapak tu cakap. Allahu Akbar. Ini contoh yang nak sebut benda ni. Pendidikan agama tadi ni. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Walaupun tak mahu saya sebut, walaupun zaman remajanya dia jahat, bagi contoh, dia nakal-nakal lah, tapi bila mana dah kahwin, tolonglah berubah. Sebab dia ada zuriat, yang mana zuriat dia ni dia perlu ajar, perlu didik, perlu bimbing ke arah kebaikan supaya menjadi manusia dan juga remaja yang berakhlak mulia. Allah. Okay, baik. Wah, terima kasih Ustaz. Jadi memandangkan kita pun sudah kesetukan masa, jadi pada malam ni kita hanya bertanya tentang 3 soalan sajalah. Baik. Jadi sebelum tu saya yang ingin menjemput rakan seperjuangan saya, Syafina, untuk membuat kesimpulan pada perbincangan kita pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian yang sangat bermakna. Jadi kita dapat simpulkan bahawa pentingnya sunnah baginda Rasulullah SAW dalam membentuk masyarakat yang berkualiti. Betul, sebab kita dapat lihat seperti Ustaz sebut cakap tadi, sifat-sifat Nabi seperti Siddiq, Fatona, Tabligh, betapa pentingnya sunnah Nabi untuk kita membentuk masyarakat yang berkualiti ni. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Ustaz kerana sudi memberi penerangan serta menjawab soalan kami serta memberi kerjasama untuk kami menyiapkan tugasan kami yang Ustaz cakap tadi. Betul lah, saya pun berperasan hari Khamis ni Maulidur Rasul, lepas tu tarikh tempat kami nak kena submit. Jadi betul lah, kami betul kan macam hari Rabu tu kan nak kena submit dah lah, kami tu Maulidur Rasul cuti. Jadi itulah betul tak sedap sebab tugasan kami berkaitan dengan perintah sunnah Nabi. Jadi nak ucap terima kasih saya kat Ustaz kerana terima kasih kepada sudi menyertai kami. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Okay.